Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, kita masuk pada hari ni kamiran tentu. Okay, sebelum ni kamiran tak tentu cikgu dah ajar kan. So macam cikgu beritahu sebelum ni, kamiran tak tentu kita ada C. Tapi bila kamiran tentu dia takkan ada C dah, sebab nilai yang kita X yang kita ada tu kita dah digantikan dengan nilai yang lain lah. Alright, so nilai itu nilai apa? Okay, so kita tengok cikgu terangkan konsep dulu kamiran tentu ni macam mana. So bila sebut saja kamiran tentu, okey, simbolnya okey, ini kamiran. So katakan ini A, sini B. Okey, kepala dengan ekor dia dah ada nilai. So katakan fx dx. Okey, ini kamiran kita. So bila kita buat kamiran, katakan function yang cikgu dapat lepas kamiran tu gx. Okey, so gx yang kita dapat tu, so tambah C, sebenarnya C dah tak ada lah. So kita let dah tambah C sebelah sini sebab kita tak ganti lagi kan. So kita kena gantikan nilai A bergerak ke B. So bila kita nak gantikan, sebab ada dua nilai ni kan, maksudnya kita kena gantikan B dulu, kemudian siap semua ganti B, tolak dengan ganti pula dengan A, nilai X tu. AB ni apa nilai cikgu? Nilai AB ni adalah nilai X antara, okey, batasan dia yang ditulis lah. Okey, so kalau cikgu gantikan maksudnya macam ni lah, GB tolak GA, macam tu lah. Alright, so kita tengok pada example. Cikgu suka main benda-benda ni. Okey, so kita tengok pada example yang pertama. So dia kata, cikgu dah kata dah ni, bila buat kamiran kita kena asing, tak boleh combine macam ni, kena single-single kan. So bila kita singlekan, maksudnya dia akan jadi macam yang dia state ni, x kuasa 3 per x kuasa 2 tolak 2x kuasa 2 per 2. Okey, dah asing kan. So ini kuasa 2 boleh potong kan. So tinggal ini kuasa 1. So sini potong-potong. Okey, so tinggal x tolak 2. So bila dah simplify kat sini, barulah kita buat kamiran macam biasa kan. So dia akan jadi, okey, tambah kuasa jadi x kuasa 2 per dengan 2. So tolak 2x. Okey, daripada mana x bergerak? Dari 1 ke 2. Macam yang dibuat ni lah. Okey, so bila dah dapat sini, so yang ni kena gantikan. First gantikan 2 dulu. Maksudnya sini 2, sini pun 2. So jadi 2 kuasa 2 tolak 2 darab 2. So ini adalah tolak dalam fungsi tersebut. So bila dah settle 2, so kita kena tolak dengan 1 pula. So nilai x itu digantikan dengan 1. So dapatlah jawapan. Kamu tekan je kalkulator, dapatlah jawapannya adalah negatif 1 per 2. So kita tengok pada contoh yang kedua. Okay, ini melibatkan algebra yang kuasa kan. Cikgu cakap dah sebelum ni, bila nak buat pengamiran ni, salin balik. So maksudnya 2x tolak 5. Okay, salin balik maksudnya kita salin balik yang ni, kuasa tambah 1 dia akan jadi 5 per dengan kuasa kita 5 kan. So darab dengan sebelah x dia ni. So darab dengan 2. So ini kamiran tentu. So kita letak bracket besar. So dia akan jadi 2, 4. Alright, so bila sampai sini, macam biasa cikgu kata nilai ini, batasan ini adalah nilai x. So gantikan x. Mula-mula gantikan 4. 2 darab 4 tolak 5 per 10. Okay, close bracket, kemudian gantikan pula 2. So 2 darab 2 tolak 5 per 10. So kalau boleh kat sini, tekan kalkulator asing-asing. Sebab nanti dia pening. Negatif, kamu bagi arahnya salah. Alright, so dapatlah jawapannya 1/25. Boleh buat dalam decimal, boleh buat dalam fraction. Tapi more accurate adalah dalam fraction lah. Alright, so tengok seterusnya. Saya besar sangat ni tulisan. Okey, so kita tengok pada yang seterusnya. Okey, kita tengok pada sifat-sifat. Okey, ini adalah sifat-sifat kepada kamiran. Kalau kamu tengok dalam buku teks adalah. Okey, yang ni sebenarnya sini adalah sifat-sifat kamiran. Okey, apa yang dimaksudkan sifat-sifat kamiran ni sebenarnya? Okey, bila sini maksudnya apa yang kamu dah tahu bila suatu fungsi itu diberi. So katakan fungsi itu AA, maksudnya x itu bergerak pada tempat yang sama. So jawapannya tetap kosong. So tak perlu buat kamiran biasa. Contohnya kalau kita buat 1 ke 1 f katakan 2x kita katakan. Okey, fungsi kita state adalah 2x. Okey, so bila 2x dx, maksudnya kita tak perlu kira, jawapannya memang kosong.
Okey, sebab dia dah kata dah, bila X bergerak pada tempat yang sama, so kosong lah. Kita tengok yang kedua pula. Okey, tengok yang kedua, dia kata A, B, F, X, dx. Kita tengok ni. Dia kata kalaulah nilai fungsi itu diberi adalah A, B, F, X, makanya kalau orang tu nak cari A, B pula, so maksudnya kita terbalikkan jawapannya. Contohnya macam ni. Katakan cikgu bagi bergerak 1 ke 2, 2x adalah, cikgu bagi siap-siap jawapannya adalah 2. So makanya soalan tanya cari terbalik ni. 2, 1 fungsi yang sama, fungsi yang sama. So kita tak perlu kira dah, kita tengok ini fungsi sama cuma dia terbalik je. So dapatlah ini negatif 2. Boleh faham So kita boleh guna konsep terbalik. Terbalik pada mana? Terbalik pada ni. Kepala dengan ekor. Selalu cikgu stick ni tu kepala, yang bawah tu ekor. Okey. So kemudian tengok yang ketiga. Cikgu nak bezakan color sebenarnya. So K ni adalah suatu pemalar. K ni adalah mungkin nombor sama ada 2, negatif 2 ke ataupun 3/2 and so on lah. Alright. So nombor-nombor ini kamu boleh keluarkan. Maksudnya letak dekat luar. So dia tak mengganggu pengambilan kamu. So kamu just buat pengambilan yang dalam ni saja. So tak adalah efek mana-mana. Okey, sebelum ini pun ada dalam kamiran tak tentu yang selalu nombor katakan 2x. So 2 ni kamu boleh letak kat luar. So dia jadi X sajalah. Alright. So kita tengok pada D pula. Kita ambil color lain pula. Warna apa? Orange. Okay. So A, B, F, X, dx tambah B, C, F, X, dx. Okay. Katakan diberinya suatu fungsi bergerak pada A ke B. Fungsi yang sama F, X, kemudian disambung balik B ke C. Contohnya macam cikgu katalah. Suatu kereta bergerak pada A ke B kemudian berhenti B ke C. So kita boleh katakan kereta tu daripada A ke C terus pun boleh kan. So ini bersama. So kamiran ini boleh dibuat juga dalam terus kita A ke C. Alright. So jimat kita nak tulis lah. Maksudnya pemahaman kita faham. Okay. So fx dx. Okay, yang ni tak apalah. Ni tak ada apa. Okay. Kemudian last adalah dia kata apa tu yang tu. Okay, dia kata A, B, F, X. Ni tak kisahlah tambah tolak, ikut je soalan tambah tolak. So maksud dia kat sini suatu fungsi digabung F, X, Gx tapi berkongsi nilai batasan yang sama. So kita boleh asing. Macam tadi kita dah buat asing tau. Macam soalan ni. Ni soalan ni sebenarnya kita dah asing lah. So bila sampai sini kita dah asing. So inilah konsep dia. Maksudnya kat sini konsep dia bila dia bagi macam ni, kita boleh asingkan satu A, B, F, X, dx. Okey, untuk function Fx. Kemudian A, B juga tapi fungsi Gx. Alright. So kita terus pada contoh 12. Okey, pada contoh 12 ni dia kata diberi 13 Fx dx sama 4, 35 Fx dx sama 3. Okey, apabila yang diberi semua ni, semua kita nak guna Ini 1. Kita nak guna ini 2, ini 3. So 3 benda ni kita nak guna. Alright. So yang pertama soalan kata 3 ke 1 F dx. Kita kena baca bergerak X daripada 3 ke 1. Senang. Okay. So dia kata cari 3, 1. Cakap cikgu tak ada 3, 1. Ni ada 1, 3. Ni konsep terbalik tadi yang kita kata. So kita boleh terbalikkan dia. Okay, maksudnya 3, 1 Fx dx ni sama juga dengan negatif. Negatif ni lah 1, 3 Fx dx. So dapatlah negatif 4 sebab kita terbalikkan yang ni jadi negatif. Okay, boleh faham Alright, so yang kedua kita tengok. Okay, 1, 3 Fx gx. So tengok cikgu ni function yang sama berkongsi dengan function yang berbeza berkongsi dengan integration yang sama. So kita boleh asingkan Fx jadi Fx sebelah sini, Gx nampak asing dua benda. So kita tahu 1, 3 Fx dx 4, gantilah. Kemudian 1, 3 Fx Gx pula ni sini 12. So dapatlah jawapan ini. Boleh? Alright, so kemudian 1, 5 Fx dx. Cikgu kita tengok sini, cikgu tak ada lah 1, 5, hanya ada 1, 3, 3, 5. Ni combine yang tadi yang kita potong. Kita boleh buat ni. Combine. So maksudnya 1, 5 dapat 1, 5 kan? So maksudnya kat sini kita boleh state yang ni 1, 3 Fx tambah
35 fx dx. So bila kita potong ni dapatlah 15. So dapatlah 7. Boleh faham Okey, terus pada soalan hari ni. Okay, soalan ni cikgu bagi, kemudian kamu guna jawab lah. Okey. Cikgu bagi jalan kerja separuh, kamu buat Right. So yang pertama dia kata 26 dah cikgu kata. Cikgu dah single dah. Ya single, tapi kuasa tak boleh duduk bawah kan. Kena naik atas kan. So daripada 26, okey, X kuasa 3 naik atas jadi X kuasa negatif 3 tolak 2X. Dx. So ini dah kita. Cikgu nak buat asing boleh. Ni boleh buat asing sebab ini fx gx. Nak combine terus pun boleh. Tak ada masalah. So kita buat kamera macam biasa. So x kuasa negatif 2 tambah 1 kan. So jadi x kuasa negatif 2 per dengan 2 tolak 2x kuasa 2 per dengan 2. Ingat bergerak daripada 2 ke 6. Bentuknya 6 cikgu. Okey, so ini boleh potong. Ingat kuasa tak boleh duduk atas. Okey, so kena duduk bawah. 2 memang mesti kat bawah. Okey, negatif 2 cikgu tinggal ni kan. So negatif 2. So bila turun bawah x kuasa ni, so dia akan jadi 1 per ni bahagi negatif kan. Ni 1 memang ada kat sini ni. So kita letak negatif kat sini. 2 memang mesti kat bawah. So 2. So x turun bawah. Macam tu. So dia jadi macam ni. So ini simple, kita simplify dia, so jadi kuasa 2. Bila dah simplify kan, okay, so boleh buat lah. 6, 2. So gantikan. So 6, kita gantikan sini. Negatif 1 per 2. Okay, gantikan X ni 6 kuasa 2. Ni panjang tau fraction ni. Okay, so tolak 6 kuasa 2. Okey, ini baru settle 6. So maksudnya buat bracket besar. Yang ni untuk X 6. Tolak. Sebab tadi kata dah tolak kan. Tolak. Gantikan pula dengan 2. So jadi negatif 1 per 2 kuasa 2. Tolak dengan 2 kuasa 2. Close bracket besar. So kamu tekan kalkulator, dapatlah jawapan dia. So tolong tekan Right. So tengok yang E pula. Dia kata 1, 3. Okey, yang ni pasti cikgu dah single dah. Tapi apa yang kalau kita single saja tak boleh buat ni Sebab ini punca kuasa 3 kan. So sorry, cikgu tergerak kat sana Okey, so ini kuasa 3, maksudnya ini punca kuasa 2, so dia akan jadi 1, 3. Okey, so 3x ini maksudnya sebelah sini adalah x kuasa 1 per 2. Macam sebelum ni cikgu kata kuasa 1 per 3 pun 1 per 3, kuasa 1 per 2 adalah punca kuasa 2. Okey, so kena tahu yang tu. So buat kamera macam biasa. 3x kuasa 2 per dengan 2. So tolak. Okey, x kuasa 1 per 2. Maksudnya 1 per 2 tambah 1 kan. Tekan kalkulator. Cikgu tak pegang kalkulator ni sekarang ni. Tak ada kalkulator. So bawah ni pun maksudnya 1 per 2 tambah 1 kan. Kuasa dia. 1 per 2 tambah 1 berapa? 1, 1, 1, 3 per 2 1 setengah kan. So gantikan nilai 1, 3. So buat balik macam ini. So dapatlah nilai yang cikgu kira dah separuh dah. Right. So kita terus pada soalan nombor 4. Okey, nombor 4. Okey. Soalan nombor 4 dia kata, okey, ini diberi macam yang sifat-sifat yang ketiga tadi kan. So fx dia bagi 3, 7, 5. So 3, 7 bagi kx adalah 7. So cari nilai yang berikut. So macam biasa tadi cikgu dah kata dah boleh asing kan. So dia kat jadi gerak pula. Okay, wait. Kenapa tak menjadi? Okay. So maksudnya sini 3, 7. Kecil lah pula. Nanti apa tak nampak ni. Okay, maksudnya sini adalah 3, 7 fx dx
sama dengan pula tambah so tambah, sebab kita asing kan, tambah 37 juga, tapi untuk kx dx. Okey, so nampak sini 37 efek apa? Gantikan ini tak apa, dapat jawapan. Cikgu tak mahu tunjuk kamu gantikan. Alright. So kemudian B pula. Dia kata 35 fx dx. Ni tolak cikgu 35 tak ada. Ni yang konsep yang kita nak potong-potong dia. So maksudnya kat sini kalau kita buat 3, dia tak ada 5. Kita nak cari adalah 3, 5, 5, 7. Tengok, oh cikgu, ni sama ni. Maksudnya kita boleh buat macam ni. 3, 5, fx, dx. Okay, ini memang dia tolak. Okay, kita nak potong 5. Maksudnya kita kena letak sini 5. Sebab kita nak potong ni. So maksudnya, sini kita kena letak 7. Sorry, jangan potong ni. Saya kamu keliru. Okay, sorry. Cuba buat balik ni. Okay, so tadi sini adalah 5 kan. So sini maksudnya sini 5, sini 7. Okay, maksudnya dx. Okay, sini fx dx. So sini 5, 7, 7, 5. So kita terbalik. Maksudnya dalam ini cikgu guna buat terbalik. So negatif kalau cikgu letak sini. Kita ambil mana lain bagi nampak sini. Cikgu buat negatif kat sini. Sebab apa negatif? Sebab kita terbalik yang ni kan. So kita negatifkan dia. So kita close bracket balik. Macam tu. So bila tambah-tambah maksudnya kat sini 35 fx dx kan. Tambah. Jadi sebab tolak tambah kan. 57 fx dx. So bila nampak sini, maksudnya kat sini boleh potong. Okay, so jadilah 37 fx dx. Dapat jawapan tak berapa ni? Tengok sini berapa tu aku dapat. Tak kira dah. Alright, so kira sampai habis. Mana yang latihan yang cikgu ajar separuh tu, kira habis, kemudian hantar balik dalam Google Form yang cikgu buat lah. So siapa yang tak pernah hantar, dia akan stick kat situ tak pernah hantar. So PBD nanti cikgu memang akan stick satu lah sebab tak pernah hantar kan. So make sure siapkan latihan. So cukup untuk hari ni. So for the next class nanti cikgu sambung pula berkaitan luas suatu rantau. So assalamualaikum dan terima kasih. Bye bye, jumpa lagi.